turun dalam program walkabout beliau yang dikatakan sangat terpuji dan sangat popular ke Kampung Baru. Walaupun saya tidak langsung dimaklumkan tentang kehadiran Yang Amat Berhormat dan hanya mendapat maklumat daripada orang ramai, itu pun setelah saya berada jauh di utara tanah air. Saya berasa berbangga kerana Perdana Menteri memilih untuk bersarapan pagi di kedai nasi lemak Mak Wanjo yang terletak betul-betul di sebelah pusat khidmat saya. Namun isunya di sini adalah pembangunan Kampung Baru yang begitu bercelaru dan mengelirukan. Setiap pemimpin BN yang berjawatan Menteri Wilayah Persekutuan hinggalah ketiga-tiga orang Perdana Menteri yang lalu dan yang kini mengeluarkan kenyataan yang berbeza-beza dan ada kalanya kontradik antara satu sama lain. Perdana Menteri Datuk Seri Najib menyatakan pembangunan Kampung Baru akan mengekalkan pemilikan dan penduduk Kampung Baru tidak perlu pun berpindah. Tetapi Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan akan bayar pampasan hingga 4 juta RM seorang, akan guna akta kanun tanah negara dan mengugut pemilik-pemilik supaya akur. Ini semua mengelirukan. Saya dapat maklumat bahawa Kementerian Wilayah Persekutuan sedang rancak mengadakan perbincangan tentang pembangunan Kampung Baru bersama beberapa pihak seperti DBKL dan juga beberapa individu anak Kampung Baru, sebuah NGO yang diberi nama Pakam dan juga pimpinan UMNO Titi Wangsa. Pertamanya saya ingin bertanya, sebab orang Kampung Baru yang mengundi dan menyokong saya sering bertanya kenapa wakil rakyat yang dipilih mereka secara sah untuk mewakili mereka tidak diturut serta dalam perbincangan yang penting ini. Sejak bila pula NGO Pakam mewakili pemilik-pemilik aset Kampung Baru? Apa pula local standby UMNO Titi Wangsa dipanggil dalam mesyuarat tersebut? Adakah ini satu Malaysia Perdana Menteri? Apakah ini bermaksud satu Malaysia Perdana Menteri tidak dihayati oleh menteri beliau sendiri, iaitu Menteri Wilayah Persekutuan, sehingga mewujudkan dua wilayah dan juga dua standard? Namun begitu, selaku wakil rakyat bertanggungjawab, saya mengukakan beberapa cadangan berkaitan dengan pembangunan Kampung Baru seperti dalam kenyataan media saya sebelum ini. Saya menyeru Perdana Menteri agar memperuntukkan satu dana khas seperti peruntukan pembangunan wilayah Iskandar, ECER dan juga NCER, tetapi kali ini khas untuk pembangunan Kampung Baru. Peruntukan ini mesti dikendalikan oleh satu badan amanah seperti yang dijanjikan, di mana badan amanah ini mestilah dianggotai wakil-wakil pemilik dan pewaris dari setiap kampung terdapat di Kampung Baru yang sememangnya terdiri daripada kalangan mereka yang pakar dalam pelbagai bidang. Juga diwakili wakil-wakil daripada DBKL, daripada MAS, Malay Agriculture Settlement yang merupakan badan pentadbir Kampung Baru, wakil rakyat dan juga dari ICU mewakili kerajaan pusat, supaya penduduk Kampung Baru yakin dengan pembangunan itu yang dijalankan adalah demi kepentingan mereka. Badan amanah ini akan merancang secara bersama kaedah dan mekanisme pembangunan Kampung Baru dengan mengambil kira kebajikan dan hak pemilik, memastikan pembangunan dimulakan dalam masa yang sewajarnya dan secara berfasa supaya penduduk tidak perlu semuanya dipindahkan. Memilih satu konsortium yang akan jadi pemaju dengan ingin memastikan tiada penyelewengan, ketirisan dan kebocoran berlaku dan pemilik akan mendapat manfaat dan seterusnya memiliki dan menjadi stakeholder kepada aset mereka di Kampung Baru. Datuk Yang Pertua, isu seterusnya adalah berkenaan dengan Keramat Mall yang masih lagi menjadi gajah putih. Datuk Yang Pertua, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Selangor yang telah berjaya menyelesaikan isu kemelut flat PKNS Pusat Bandar Taman Keramat yang bersempadan dengan Parlimen Titi Wangsa, di mana pemilik unit flat 2 bilik bersaiz 500 kaki persegi dibayar pampasan RM250,000 dan pemilik 3 bilik dibayar RM350,000. Mari kita bandingkan dengan layanan kerajaan pusat melalui DBKL terhadap 8 orang pemilik sederet rumah kedai 2 tingkat. Saya ulangi lagi sekali, rumah kedai 2 tingkat, bukan flat 500 kaki persegi, di mana aset mereka diambil menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960 untuk menambah keluasan Keramat Mall. Sudahlah mereka menjadi mangsa kepada kelemahan perancangan DBKL. Pampasan yang ditawarkan kepada mereka adalah jauh lebih kurang, iaitu hanya RM200,000 untuk sebuah rumah kedai yang jauh lebih tinggi nilainya dari sebuah flat 500 kaki persegi. Berbalik kepada isu Keramat Mall, sekali lagi saya mewakili rakyat yang sudah bosan dengan projek-projek sakit. Sampai bilakah Keramat Mall akan beroperasi? Rakyat juga bertanya berapakah jumlah kos pembinaan keseluruhannya
iaitu dari pembayaran kepada kontraktor pertama hinggalah kontraktor yang memudahkan pembinaan. Berapa pula kos pembaikan atau kerosakan seperti kebocoran bumbung dan lain-lain serta kos ubah suai. Kita juga mahukan penjelasan tentang kos penyelenggaraan bulanan Keramat Mall yang tidak berpenghuni pada masa kini. Datuk Yang di-Pertua, Datuk Pertua dah bagi ni untuk gulung. Memang banyak lagi isu yang ingin saya bangkitkan, tetapi saya ingin membawa beberapa perkara yang ditimbulkan oleh orang ramai, terutamanya oleh pegawai-pegawai bawahan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, di mana mereka ini telah diminta untuk pergi ke kursus-kursus yang memang mengambil masa sehingga 3 bulan ataupun kursus kerja asas sosial yang mengambil masa 3 bulan. Mereka merasa agak tertekan dengan kursus yang begitu lama ni, Datuk ini betul. Terpaksa meninggalkan keluarga mereka, isteri dan juga anak-anak ataupun suami, dan ini menyebabkan mereka bukan sahaja tertekan dari segi masalah perpisahan yang lama, tetapi juga menambah kos perbelanjaan keluarga. Jadi mereka mohon supaya kursus-kursus seperti ini dikaji semula, disemak semula supaya tidak mengambil masa yang terlalu lama. Seterusnya juga saya membangkitkan sedikit lagi, iaitu tentang pengawas-pengawas ataupun guru-guru penanda peperiksaan SPM. Mereka juga mengadu sehingga kini mereka tidak dibayar dalam sebagai guru pengawas dan juga penanda kertas. Sedangkan keputusan SPM telah dimaklumkan, elan mereka masih lagi tidak diberi. Mereka kata perkara ini tidak pernah berlaku. Inilah pertama kali dalam sejarah negara menunjukkan bahawa betapa teruknya keadaan keuangan negara sehinggakan guru-guru terpaksa menyatakan meluahkan masalah mereka tidak mendapat allowance. Saya kira tidaklah berapa banyak sangat nilainya. Datuk Yang Tua, saya ucapkan terima kasih atas peluang saya. Terima kasih.